Assalamualaikum dan selamat petang guys, nama saya Abizu Ishraf. Pada beberapa hari ataupun beberapa minggu yang lepas, kita boleh tengok banyak media sosial sibuk membincangkan satu topik, iaitu mengenai Korea Utara. Antara sebab Korea Utara menjadi satu topik hot dan viral di semua media sosial adalah kerana yang pertama adalah kekejaman, iaitu cara Korea Utara menjaga rakyat mereka dalam negara tu, dan second, hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara tu lah. So aku rasa most of the viewers memang berdata tentang isu yang berlaku antara Malaysia dan Korea Utara tu. And aku pun tak mau masukkan cerita panjang lagi tentang isu tu. And dalam channel ni juga aku pernah buat satu video, iaitu mengenai Room 39 yang terdapat di Korea Utara. Iaitu satu bilik yang paling rahsia dan bilik yang paling kejam yang terdapat di Korea Utara yang ramai orang tak tahu. So kalau hampa nak tahu apa yang dia buat dalam bilik itu, please check out video tu. Aku bagi video tu punya link kat description. And kalau hampa ada time, please tengok video tu. Korea Utara merupakan sebuah negara yang terkenal dalam bersikap keras dan berdisiplin, betul tak? Dan tak heran juga, banyak barang keperluan harian mereka dilarang dijual di negara mereka sebabkan tak bersesuai dengan peraturan negara mereka. So sebelum masuk dalam video, aku nak tanya kat hampa, cuba hampa tengok keliling hampa. Mesti ada satu barang keperluan harian hampa tu kan. And kalau tanpa barang tu, mesti hampa tak boleh, betul tak? So dalam video hari ni, aku nak cerita tentang 6 barang keperluan harian yang dilarang dijual di negara Korea Utara sampai sekarang. Dan bagi orang Korea Utara ataupun warga negara Korea Utara kan, mereka memang susah lah untuk nak mendapatkan barang ni. And salah satu cara untuk mereka nak dapatkan barang ni adalah beli di pasar gelap, black market, ataupun menyeludup barang ni daripada China. So barang apa tu yang dilarang dijual di Korea Utara tu? Jom kita masuk dalam video. Barang yang dilarang dijual di Korea Utara yang first adalah kondom. So first, kalau hampa dengar aku cakap kondom ni, mesti hampa rasa weird atau hampa rasa pelik, betul tak? Kalau hampa tengok kat negara mereka ni kan, seks adalah satu bentuk hedonisme, dan orang-orang di Korea Utara ni, mereka dilarang bercakap atau merasakan yang benda tu lah. So rakyat di negara Korea Utara, mereka tak boleh cakap benda ni secara open di public place lah. And if kalau mereka buat benda ni, kalau kena tangkap, mereka akan dikena hukum teruk jugalah. Tapi ini dia tidak sama sekali tidak mematikan hubungan penduduk di sana lah. Rakyat di negara Korea Utara ni, mereka terus berkahwin dan melakukan hubungan seksual tu, hanya dengan cara yang lebih tradisional lah. So based on cerita yang baru-baru ni aku baca, yang still berlaku di negara Korea Utara ni, di negara Korea Utara ni, dia mempunyai satu training camp askar lah. Untuk orang yang baru nak jadi askar, dia akan training di satu camp askar. So kepada perempuan yang melakukan training di camp askar ni, mereka akan diugut untuk melakukan hubungan seksual oleh lelaki yang askar yang berpangkat tinggi itulah. Mereka akan diugut untuk melakukan hubungan seksual dengan mereka. Sekiranya mereka menolak untuk melakukan hubungan seksual tu, mereka akan dikena ugut bunuh, ataupun salah seorang ahli keluarganya akan dikena ugut bunuh lah. Mereka akan bunuh salah seorang ahli keluarga mereka. So sebabkan mereka takut untuk nak selamatkan nyawa ahli keluarga mereka, so mereka betul-betul akan buat. And untuk nak selamatkan daripada berlaku benda ni, mereka terpaksa melakukan hubungan seksual tu dengan lelaki yang mengugut tu. Dan selepas melakukan hubungan seksual tu, perempuan tu automatically akan mengandung lah. Mereka akan getting pregnant. So after getting pregnant, and kalau camp askar tu, kalau macam officer yang tinggi tu, kalau mereka dapat tahu perempuan ni melakukan hubungan seksual dan become pregnant, mereka akan dikenakan hukuman yang tinggi lah. Boleh kata satu punishment yang tinggi lah. Tapi yang peliknya, lelaki yang melakukan hubungan seksual tu, mereka tak akan kena apa pun. Even tu kalau mereka tak siapa yang buat tu, mereka akan dibiarkan macam tu, mereka tak akan dapat apa-apa hukuman. Tetapi perempuan yang melakukan hubungan seksual tu, iaitu perempuan yang kena ugut untuk melakukan hubungan seksual ni, mereka akan dikenakan satu hukuman yang berat lah. Mereka akan dikena buang dari camp askar tu, training camp askar tu. And if kalau mereka balik rumah, family tu, parents mereka tu takkan terima mereka. So walaupun mereka tahu anak dia tak buat salah, anak dia dikena ugut pun, still mereka takkan terima anak mereka tu. Sebab di negara Korea Utara ni, culture tu, iaitu mereka punya maruh family tu kan, mereka pandang lebih tinggi daripada segalanya lah, senang kata. Dan family tu takkan terima dia lagi sebagai anak, dan society ni akan singkirkan dia. And if kalau perempuan tu dia mengambil keputusan untuk nak melahirkan anak tu tanpa family background, iaitu tanpa suami, tanpa family dia tu, yang tu adalah bukan perkara yang senang buat untuk perempuan yang berada di Korea Utara. Sebab di negara Korea Utara ni, tak kira perempuan atau lelaki, semua orang miskin dan sangat mundur lah. And if kalau dia nak menggugurkan anak dia tu pun, yang tu adalah satu risiko yang tinggi untuk perempuan tu. Sebab di negara Korea Utara, healthcare facility dia tu memang sangat teruk dan sangat mundur.
dan dia akan membawa satu side effect yang tinggi dan boleh meragut nyawa perempuan tu. Dan kebanyakan perempuan yang melakukan perguguran ni, mereka mengalami satu side effect yang teruk, dan sebabkan side effect ni ada yang ramai yang juga meninggal. Sebabkan dilarang jual kondom di negara Korea Utara ni, dia menjadi satu ancaman kepada perempuan yang berada dalam negara tu. So first mungkin berdengar benda ni macam remeh je, tapi selepas dengar macam kejadian ni, dan kejadian ni sampai sekarang still berlaku lagi di negara Korea Utara. So yang ni adalah satu benda yang serius lah kan. Dan masyarakat Korea Utara ni juga, mereka ni dilarang menonton filem pornografi. Dan ini juga adalah sebab kebanyakan orang Korea Utara ni, mereka tak tahu apa tu kondom. So kondom ni juga dilarang berada di pasaran mereka. And if kalau mereka nak dapatkan kondom ni, mereka terpaksa membeli ni di dalam pasaran gelap. Barang yang kedua yang dilarang jual di negara ini adalah pewarna rambut. Negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini hanya menerakkan beberapa gaya rambut untuk lelaki dan perempuan. Perempuan mempunyai 18 gaya rambut dan lelaki pula mempunyai 10 gaya untuk dipilih. Dan peraturan ketat ini tentang cara berpakaian dan penampilan yang membuat orang Korea Utara ni tidak berhak untuk tampil dan menonjol. Barang penampilan seperti pewarna rambut ini juga dilarang dijual dan tidak akan dijumpai di negara ini. Kalau hampa jenis macam minat dalam fashion rambut ni, pewarna rambut ni kan, kalau hampa duduk negara Korea Utara ni, botak lah hampa. Yang ketiga pula adalah minuman ringan. Barang harian lain yang tidak dapat dijual di negara ini ialah minuman ringan, terutamanya jenama Coca-Cola. Ketiadaan Coca-Cola yang dijual di negara ini disebabkan oleh embargo perdagangan oleh Amerika Syarikat tu lah. Kalau orang Korea Utara ni, kalau mereka nak beli ataupun menikmati minuman ringan ni, maka mereka harus membeli belah di pasar raya ataupun mencari di pasar gelap. Kalau hampa tanya kan, Tuhan cakap pasar raya tu, boleh apa beli barang itu kan? Well, dekat negara Korea Utara ni, pasar raya ni hanya untuk orang kaya dan orang yang elit saja yang mampu masuk ke pasar raya ni untuk membeli barang. Orang yang biasa hidup di Korea Utara ni, mereka ni sangat miskin dan sangat mundur dan memang sangat tak mampu untuk nak masuk pasar raya ni beli barang. Barang yang keempat yang dilarang jual di Korea Utara ni adalah pokok Christmas. Well, dari nak kata pokok Christmas kan, barang keagamaan yang lain pun dilarang jual di negara Korea Utara ni. Sejak rejim Kim berkuasa pada tahun 1950-an, aktiviti keagamaan telah ditekan sepenuhnya. Sedangkan sebelumnya Korea Utara ni dia adalah negara sasaran utama bagi mubalik Kristian lah. Tapi bukan hanya untuk orang Kristian, semua aktiviti keagamaan di negara ini juga dilarang. Dan pemerintah Korea Utara takut bahawa kemasukan kefahaman agama akan membasmi ideologi propaganda yang telah mereka kembangkan sejak sekian lama lah. Senang nak kata lah kan, rakyat di negara Korea Utara ni, mereka hanya mempercayai keluarga Kim Jong-un ni yang segala-galanya untuk mereka lah. Yang ni lah sebab kenapa tidak ada pokok Christmas di negara Korea Utara ni. Penduduk di sana tidak dibenarkan merayakan hari raya keagamaan dan pelanggaran peraturan agama membawa hukuman yang berat di negara itu. Perkara-perkara kecil seperti mempunyai Injil, Al-Quran misalnya dapat membuat orang Korea Utara ni dipenjara untuk jangka masa yang lama lah. And boleh kata mereka akan dapat hukuman yang berat lah, seperti menghantar mereka ke labor camp. Barang yang kelima pula adalah ubat-ubatan. Di negara Korea Utara ni kan, semua rakyat mereka tidak mempunyai kemudahan kesihatan yang mencukupi, sehingga penduduk di sana tidak mendapat akses kepada ubat-ubatan peribadi yang mereka perlukan. Dan semua akses kepada kesihatan di Korea Utara ni disediakan oleh pemerintah. Tetapi sistem kesihatan Korea Utara telah menurun secara dramatis sejak tahun 1990-an kerana bencana alam, masalah ekonomi dan kekurangan simpanan bahan bakar. Dan akibatnya, sistem kesihatan di Korea Utara tidak lagi berfungsi dengan baik. Banyak hospital dan pusat kesihatan di Korea Utara saat ini kekurangan peralatan perubatan, air dan elektrik. Dan barang yang terakhir yang dalam senarai ini, iaitu barang yang keenam yang dilarang dijual di negara Korea Utara ni adalah rokok. Media negara Korea Utara ni, mereka ni sibuk menjalankan kempen anti merokok sejak tahun 2016. Salah satu program kempennya adalah menyiarkan siri dokumentari mengenai risiko kesihatan yang disebabkan oleh merokok di salah satu televisyen Korea Central TV yang disiarkan lah. Ayah Kim Jong-un iaitu Kim Jong-il dan adiknya Kim Il-sung juga adalah perokok berat, iaitu chain smoker lah. Kedua-duanya mati akibat serangan sakit jantung. Dan produk rokok kini sangat jarang berlaku di negara Korea Utara dan warganya dilarang menghisap rokok di mana sahaja di negara Korea Utara ini. Tetapi, peraturan ini tidak berlaku pada pemimpin negara Korea Utara itu, iaitu pada Kim Jong-un. Sebab pemimpin tertinggi Korea Utara ni, dia tercapture satu video lah, boleh kata tertangkap di kamera memegang rokok pada tahun 2016.
Kim Jong-un juga sering dilihat merokok ketika memeriksa syarat-syarat penanaman peluru berpandu balistik, mengunjungi tapak pembinaan, lawatan ke hospital dan menyertai pelbagai pertandingan sukan dan seni. Dan tidak syok lagi, banyak lagi orang mengatakan bahawa kempen anti merokok yang sedang dipikirkan di Korea Utara ni dianggap sebagai satu kegagalan. Dan yang tu je lah 6 barang yang dilarang dijual di negara Korea Utara ni. Tetapi selain pada barang yang dilarang dijual di negara Korea Utara ni, servis juga adalah satu benda yang dilarang di negara Korea Utara ni. And kalau kita tengok kebanyakan student di negara Korea Utara ni, bukan student sajalah, kebanyakan rakyat yang di negara Korea Utara ni, mereka tak tahu social media tu apa, seperti Facebook, YouTube and social media yang lain. Kebanyakan orang mereka tu, mereka tak tahu yang tu semua apa. Hanya orang tertentu saja yang dapat mengakses internet di negara itu. Have you ever been on Facebook? Facebook? Never heard of Facebook. And yang tu je untuk video ni, and aku hope hampa suka video ni. Dan selepas aku baca tentang 6 senarai yang dilarang dijual di negara Korea Utara ni, dan kalau hampa tengok kekejaman yang berlaku di negara Korea Utara ni, aku rasa bersyukur gila guys, aku dilahirkan di negara Malaysia ni dengan segala kemudahan dan kesediaan yang ada di negara kita ni kan. And aku nak tanya ke hampa, dalam 6 senarai ni, yang mana yang hampa rasa betul yang ni yang patut ban tu, yang mana hampa rasa tu? Kalau hampa tanya aku akan cakap rokok lah. Tapi yang peliknya, benda yang dilarang dijual negara Korea Utara tu benda yang dilarang, tetapi pemimpin mereka sendiri tak ikut tu yang peliknya tu. So kalau hampa suka video ni, like video ni and share video ni kat kawan-kawan hampa semua. And apa yang hampa rasa tentang video ni selepas hampa tengok video ni. And kalau aku dah terlepas, kalau macam ada yang 7 ke 8 ke barang yang dilarang dijual ke, hampa komen kat bawah, dia aku baca. And kalau hampa suka video ni, kalau hampa suka channel ni, kalau hampa belum subscribe, please subscribe channel ni and please support. So nanti aku berjumpa dengan video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.